Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PKP 2021. Hari ini 14 Januari 2021. Kelas kita 2.30-4.30 ikut jadual, tetapi kita laksanakan secara atas talian online kerana tidak boleh merentas daerah, tidak boleh merentas negeri untuk negeri-negeri PKP. So, untuk hari ini matematik tingkatan 4 ya. Kamu semua sudah tingkatan 4, bukan lagi tingkatan 3. Okey, tingkatan 4. Jadi belajar secara online, belajar secara pengajaran di rumah PDPR ya. Di sekolah pun kamu tak masuk sekolah lagi nanti sampai bulan 3 nanti. Okey. So, kita buat hari ini kelas bersama saya. Sikitlah sebelum kelas ni. Apa khabar? Apa khabar? Alright, so apa khabar Alisha? Sudah bersihat hari ini ya? Okey, apa khabar Arif? Arif mungkin dah balik kat asrama kot, nanti akan balik kat asrama, kat Semesti, Teluk Intan. Okey, apa khabar Arif? Arif, apa khabar Syed Ihsan? Dan kita ada rakan baru Amin. Kita rakan Amin lama. Okey, Amin dah lama kita. Rakan baru kita ialah Norman. Okey, apa khabar semua ya? Moga-moga sihat, moga tetap bersemangat untuk menghadapi kelas walaupun pandemik COVID masih lagi berleluasa. So ingat ya, kita jaga diri kita. Okey. Sebelum saya mulakan, macam biasa saya nak mulakan dengan satu soalan mudah, teka-teki lah. Okey, untuk menarik minat. Sebab kita belajar betul-betul tak boleh nak serius-serius sangat, kita kena make relax. Okey. Benda apakah yang dicampak rasa tersiksa, yang menarik pula akan ketawa riang? Agak-agak apa ni? Okey, kena fikir, kena berfikir di luar kotak. Agak-agak apa? Benda apakah yang dicampak akan rasa tersisa, ditarik pula ke ketawa. Okey, ada jawapan? Akmal, Alisha, Syed, Arif, Norman, Amin. Okey. Jawapannya ialah umpan dan pemancing. Yang dicampak tu, umpan tu, tersiksanya kena cakup kan. Okey, pemancing ketawa riang sebab akan dapat hasil. Ini sajalah ya. Cerita dulu. Awal kita cerita tentang markah ni. Untuk topik persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah, topik keempat ni, SPM confirm ada satu soalan, kertas 2 dan markahnya 4 sahaja. Walaupun langkah kerja panjang macam mana pun, markah 4 sahaja. Di mana markah pertama adalah dalam bentuk am yang paling ringkas dan yang kuasa tu mesti positif. Okay. Untuk yang ini kita dah belajar dah minggu lepas. Menulis ungkapan dalam bentuk persamaan bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini untuk markah pertama. Nampak yang itu baru markah pertama. Selagi tak nampak walaupun banyak yang kat atas tu, tidak ada markah. Langkah kedua ialah kita buat pemfaktoran. Ini kita dah buat dah minggu lepas. Itu kita gunakan kalkulator, cari hasil faktor. Ada 2 kurungan besar, dalam tu ada nilai. Okey, sama dengan kosong. Dan langkah ketiga ialah jawapan. Okey, jawapan. Jawapan 2 markah lagi. Jawapan mesti tepat. Okey. Okey, ini contoh soalan SPM 2019. Soalan yang berbentuk ayat. Sekarang ni banyak soalan bentuk gini dah. Bentuk ayat. Selalu kita dibagi direct soalan sebab mudah dan mudah nak. Tapi sekarang ni kamu kena mahir untuk menukarkan ayat daripada cerita kepada bentuk ayat matematik. Okay, ayat soalan mudah ya. Raziah membeli 2x17 buah kamus dengan harga 12x setiap satu. Dia membayar RM4,104 untuk semua kamus. Berapakah bilangan kamus yang dia beli? Soalan nampak mudah, tapi macam mana tak selesaikan? Itu kena betul-betul faham. Kalau tak mahir tentang tu, kamu ada masalah. So hari ini kita cuba selesaikan soalan, beberapa soalan untuk kamu buat supaya kamu faham dan kamu boleh menjawab dengan baik. Okey, kita sambung Okay, so hari ini kelas kita selama 2 jam ni ialah mencari punca persamaan kuadratik dalam satu pemberi ubah. Contoh soalan, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. X kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama kosong. Okey. Sebelum ini dalam kelas kita belajar menyusun ke bentuk am. Kemudian kita pemfaktoran. Itu kita buat minggu lepas. Tapi hari ini kita nak buat sampai habis itu, nak cari apa benda X sebenarnya. Berapa nilai X sebenarnya. Itu tujuan kita sebenarnya, belajar topik ni. Okey, topik tidak itu.
mencari apakah nilai X tersebut, nilai pemberi upah tersebut, supaya bila kita gantikan dalam samaan tersebut nanti dapat jawapan kosong. Okay? So untuk menyelesaikan topik ini, mencari punca, step pertama ialah first kali ialah kena susun soalan tersebut, persoalan tersebut jadi bentuk am. Bentuk am ni apa dia? Ingat lagi, bentuk am ialah bentuk yang kita susun yang kuasa 2, yang tak ada kuasa, yang nombor saja sama dengan kosong. Maksudnya semua benda kita pindah ke sebelah kiri, kanan kosong. Okay? Dia ada keadaan yang kuasa 2 dulu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Dan pastikan yang kuasa 2 tu mesti positif. Okay? Untuk soalan ni, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama kosong dah tersusun dalam bentuk am. Jadi senang lah. Okay, pastikan yang kuasa 2 tu positif. Kata positif macam mana? Keadaan negatif macam mana? Pindahkan ke kiri ke kanan. Pastikan dia positif. Itu step yang paling penting untuk markah pertama. Kalau sebelum tu ada banyak step lagi, tak ada markah ya. Okay. Step yang kedua, kita gunalah kalkulator kita ada tu untuk shortcut dapatkan jawapan. Dapatkan jawapan X tu dulu, baru terselesaikan. Okay, dalam kelas kita buat minggu lepas, kita buat kaedah darat silam tu kan. Ada soalan yang mudah, soalan yang susah kan. Jadi hari ni kita manfaatkan kalkulator, kita buatlah dengan cara yang mudah. Okay, kita guna kalkulator, cari jawapan dulu dan barulah kita tulis jawapan lengkap untuk menyelesaikan soalan tersebut. Faham ya? Okey, tengok satu soalan Ini adalah bentuk penyelesaian yang diperlukan untuk mendapatkan markah penuh dalam perusahaan, sama ada latihan biasa ke, exam ke, SPM khususnya lagi. Okay. Inilah dia bentuk penyelesaian yang diperlukan dalam SPM. Contoh soalan, diberi X kuasa 2 tambah 6 sama dengan 5X. Okay. Kiri kanan ada nilai, so dia bukan bentuk am lagi. Jadi tugas pertama kamu ialah mesti susun persoalan tersebut jadi bentuk am. Bentuk am macam mana? Yang kuasa 2, yang ada X sahaja, yang nombor sahaja sama dengan kosong. Jadi ini bermaksud X kuasa 2 tu kita kekalkan di situ. Lepas tu mesti adanya X saja, 5X tu. Jadi 5X tu sebelah kanan tu kena pindah ke sebelah kiri. Bila pindah, lepas sama dengan simbol bertukar, akan jadi negatif 5X. Dan 6 tu kita kekalkan simbolnya sebab kita hanya anjak ke belakang, tak lepas sama dengan. Jadi masih kekal 6 tu, tak ada simbol ubah apa-apa. Inilah bentuk amnya, yang ada kuasa X kuasa 2, yang tak ada kuasa negatif 5X, dan yang ada nombor saja positif 6. Okey. Itu step pertama. Step yang kedua, dah dapat bentuk am itu, kita manfaatkanlah kalkulator kita tu. Manfaatkan kalkulator kita tu, yang mana first kali kalkulator awak tu, sama ada Casio ke, Olympia ke apa ke, first kali lah tekanlah mod 3 kali. Pastikan dekat skrin awak tu ada perkataan, awak akan nampak paparan EQN 1, MET 2, VET 3. Okey, tekan yang mana? Pilih yang EQN. EQN ni adalah equation, persamaan. MET ni metrik, awak tak baca lagi, tekan 5 tu awak baca. VET ni adalah vektor, kalau awak add MET awak akan jumpa VCT ni akan jumpa. Okey, ditekan EQN nombor 1. Kemudian dekat skrin awak akan ada perkataan unknown 1, unknown 2, unknown 3. Jangan tekan tentu. Itu untuk topik linear serentak. Jadi macam mana? Tekan simbol bulat di tengah awak tu. Kalau awak tu tekan simbol bulat, tekan sebelah kanan, cari perkataan degree. Sebab di sini ada X kuasa 2. Bila kuasa 2, tekanlah degree 2. Okey? Lepas tu kata kami minta pada awak tanda soal. Masuk nilai A. Ini apa dia? Inilah nilai yang sebelah X kuasa 2 tu. Nampak nilai X tu? Tak nampak kan? Bila tak nampak maksudnya adalah 1. Tekan 1. Sama dengan. Kata kami minta pula B sama B tanda soal. B pula. B ni pula lah yang sebelah X saja tu. Dan nampak X tu tolak 5. Tolak 5 bermaksud negatif 5. Ada simbol tolak masuk negatif 5. Dan C saja, nombor saja 6. Tekan 6 sama dengan.
Dan kalau kita bagi jawapan, X1 dia bagi negatif 1, X2 dia bagi 6. Terbalik-balik tak kisahlah mana dulu, tak ada hal lah. Tapi dia tulis tu X1 X2. Jadi 1 2 tak payah tulis X saja. X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Inilah jawapan X-nya. Maksudnya nanti bila awak try test nanti, awak gantikan X tu dengan 1, bila selesaikan dia, awak dapat kosong. Gantikan X tu dengan 6, selesaikan akan dapat kosong. Itu maksudnya. Tetapi ingat, ini belum tamat lagi. Okay? X negatif 1 dan X6 tu ialah jawapan dia. Macam dapat jawapan tu? Ada lagi satu step kamu kena ingat. Step ini, bentuk kurungan 2 ni, pemfaktoran, wajib letak, wajib tunjuk. Tak tunjuk maka hilang satu. Jadi nak isi macam mana? Oleh sebab X negatif 1, dalam kurungan pertama tu simbol akan bertukar. Kalau jawapan negatif, persamaannya positif. Kalau jawapan positif, persamaannya negatif. Barulah lengkap penyelesaiannya. Jadi markah dekat mana? Markah pertama dekat sini. Tulis ke bentuk A, markah pertama. Kurungan markah kedua, jawapan 2 markah lagi. Itulah dia step yang diperlukan untuk menjawab soalan ini. Okey? Dan itu tak perlu tahu. Cukup sekadar ini saja untuk memberikan kamu markah penuh dalam soalan topik penyelesaian masalah melibatkan pengetahuan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Boleh ingat ni? Okay, saya ulang sekali. Step pertama, tulis ke bentuk A, X kuasa 2 tambah B tambah C dengan kosong. Step kedua, gunakan kereta, tekanlah mod EQN, tekan degree 2, masuk nilai A, B, C dia dan tulis jawapan. Pastikan sebelum jawapan tu ada satu step kurungan 2 biji, masukkan nilai. Okey, contohnya selesaikan 3 kurungan 2X sama dengan 4. Okay. Kita kan ada nilai. So step pertama, bila ada kurungan, kembangkan dulu, darab masuk. Oleh sebab dalam kurungan tu ada 2W dengan nanti 1, maksudnya akan ada 2 pendaraban. So 3 darab 2X 2W akan dapat 6W kuasa 2. 3 darab 1 akan dapat 3 negatif ya, simbol tengah ikut lah. Kemudian kanan salin semula. Okey, dah habis kurungan semua dah. Susunkan dia ke bentuk A. Oleh sebab W tu negatif, jadikan dia positif. Macam mana? Pindah ke sebelah kanan kiri. Susun. Jadi W kuasa 2 tambah 6W, simbol kekal sebab 6W tak pindah mana, kita cuma ajak ke belakang. Negatif 4 kita pindahkan jadi negatif, dan negatif 3 kekal sebab kita anjak ke belakang. Okay. Berhati-hati dengan simbol positif negatif. Sama ada dipindahkan ataupun dianjakkan. Dipindahkan simbol bertukar, dianjakkan simbol kekal. Okey. Belum am lagi ni sebab negatif 4 dan 3 boleh diselesaikan. Berapa jawapannya? Takut salah, gunakan kita. Tekan kita. Negatif 4, negatif 3 sama dengan. Okey. Kalau tak faham lah, kalau takut salah. Okey. Hutang 4, hutang 3, hutang jadi 7. Bila sebut hutang, masih lagi simbol sama. Okey. Gini. Barulah selesai satu, iaitu menulis ke bentuk A, markah pertama. Dah sampai sini, kalkulator marilah. Kalkulator mod EQN, degree 2 masuk A nya 1, B nya 6, C nya 7. Kalau kita ambil jawapan kepada kamu, W sama dengan 7. Sebelum tu ingat ya, kalkulator sentiasa beri jawapan X. Jadi hati-hati. Kalau soalan tulis W, sila tulis W, jangan tulis X. Hilang maka free ya gitu. Okey, dan jangan lupa step sebelum jawapan, 2 kurungan. Bila negatif jadi positif, bila positif jadi negatif. Baru dapat markah yang pertama dekat bentuk A, kedua dekat kurungan, ketiga dekat jawapan, dan keempat pun dekat jawapan juga. Alright, faham ya? Okey. Kalau apa jadi kalau kamu tulis jawapan begini? Okey, bentuk A ada, tapi kamu tulis jawapan dulu, tulis bentuk ni. Okey, kamu terbalik. W negatif 7, W 1 ialah jawapan dia, tapi kamu tulis kat atas, kurungan tulis ke bawah. Bila kes begini, markah pertama dapat bentuk A. Di sini, ni saya cakap tadi, hilang markah sebabnya ialah jawapan kamu tulis dulu, baru tulis jalan kerja. Yang kurungan tu ialah jalan kerja.
W-7, 21 adalah jawapan. Jangan terbalik. Kalau terbalik, hilang markah free 1 kat situ. Bazir lah. Lalu dapat 4 markah, tinggal 3. Walaupun kamu tahu, kamu tulis jawapan yang betul, tapi kesilapan menulis, hilang markah. Jadi berhati-hati. Okey. Ada juga calon buat gini. Dia tertinggal sama dengan kosong. Hilang markah tak? Patutnya W02 tambah 6W7 dengan kosong. Dia tak boleh kosong. Bawah tulis. Okey, bila kes begini, yang W02 tambah 6W7 tidak ada markah. Kerana ini bukan persamaan. Ini adalah ungkapan. Ungkapan dia tak ada sama dengan. Okey. Jadi, tapi macam mana jadi ni? Okey. Di sinilah terletaknya pertimbangan pemeriksa. Walaupun tidak ada markah di situ, tapi kamu tulis betul kan? Tapi tak ada markah. Jadi markah kamu akan dapat di step yang kedua, yang kurungan tu. Oleh sebab ada tanda kosong itu, di situ kamu dapat 2 markah. Okey. Tapi kalau yang pertama tak ada tak tulis kosong, kedua tak ada kosong, langsung tak ada markah. Dan jawapan 1 markah, 2 markah. So markah penuh. Salah satu sama ada bentuk am atau kurungan mesti ada sama dan kosong. Baru markah. Okey. Satu lagi ni, sama kes kan? Yang bentuk am tu ada kosong, kurungan tak ada kosong, tak apa. Salah satu mesti kena ada kosong. Markah penuh dapat. Okay, so markah kat situ. Kat sini tak ada markah ya? Sini tak ada markah tu kan? Okay, markah jawapan. Salah satu mesti ada kosong. Ingat tu. Kalau jodoh tak ada kosong, markah kosong semua sekali. Okay. So, step lagi ya. Saya ulang lagi sekali. Okay, ni kek gini. Kalau kek gini, kamu tak pindahkan. Kamu kekalkan negatif W kuasa 2 tolak 6. Kamu pindahkan 6W tolak 3 ke sebelah kanan. Okey. Jadi dapat negatif ini. Bila tekan kereta, A negatif 1, B negatif 6, C 7, dapat jawapan yang sama. Okey, kalau betul lagi ni. Okey. Nampak cantik lah, betul. Tetapi kamu tak boleh dapat angka penuh. Sebab apa? Sebab kau lihat yang kurungan tu. Kurungan tu bila kamu kembangkan W darab W akan dapat positif W kuasa 2. Tapi persamaan kamu negatif W kuasa 2. Sama tak? Tak sama kan? Bila tak sama, bentuk am tu 1 markah. Kurungan tu salah, tak sama kat atas. Kurungan tu mesti sama dengan kat atas. Jadi kamu akan hilang 1 markah free. Saya cakap tadi juga. Jadi pastikan yang bentuk am tu mesti positif untuk yang kuasa 2. Bazir markah. Okey, persamaan mesti berbentuk positif. Positif. Dan juga mesti diringkaskan. Sama macam kes ni juga. Kes ni bila kamu tekankan kereta A2, B12, C tengoklah berapa yang panggil. Sama kayak gini. Okay, bila kamu kembangkan W dan W akan dapat W kuasa 2. Sedangkan am kamu bentuknya 2W. Okay, jadi mesti diringkaskan. Ingat ya, mesti diringkaskan, mesti positif bentuk amnya. Kalau tidak hilang markah free, sayang. 1 markah sayang. Contoh lagi. Bila ada pecahan, step pertama ialah hilangkan pecahan tu. Hilangkan per 3 tu. Nak hilangkan per tu, kena darab kiri dan kanan. Okay, so darab 3P, darab 3 tu dengan P tolak 1 akan dapat 3P tolak 3 sama dengan, okay, yang ada kurungan tu kembangkan. Dah sebaris gitu, susunkan yang ada kuasa, yang tak ada kuasa, yang nombor saja. Di sini 5P kuasa dah positif dah. Bermaksud yang sebelah kiri tu 3P tolak 3 tu pindah ke sebelah kanan. Jadilah 5P kuasa 2 tolak 5P tolak 3P tambah 3. So, selesaikan itu. Negatif 5 negatif 3, negatif 8P. Okey, sampai sini no problem lah. Kalkulator tekan. Okey, dapat jawapan begini. P sama dengan 3/5 ataupun 0.6 dan P1. Pastikan jawapan dalam bentuk pecahan. Tidak wajar. Jangan ada bentuk 1/2 tak mau gitu. Okey? Sebab yang dalam kurungan wajib nombor bulat saja. Tak boleh ada poin-poin, tak boleh ada per. Okey? Macam kes ni.
Kalau 3/5 bermaksud yang 5 di bawah tu letak di sebelah P. Okey, 5 di bawah tu letak sebelah P. Nombor dekat atas tak di hujung. Simbol samalah, kalau beza, kalau ada positif dan negatif lah. Okay, ingat ya, kalau bentuk pecahan contohnya 5/3, yang 3 letak di sebelah huruf, yang 5 sebelah kanan. Kes ni 3/5, yang 5 letak sebelah huruf, yang 3 letak sebelah kanan dia, simbol berhati-hati tukar. Okey, dalam kurungan tu tidak boleh ada bentuk perpuluhan, tak boleh ada bentuk pecahan. Okay? Mesti bentuk nombor bulat sahaja. Okey, markah pertama bentuk am, kedua dekat kurungan, ketiga dekat nombor ni. Okey, macam saya cakap tadi, P 0.6, P1. Tulis macam tu. Dalam kurungan tidak boleh ada bentuk point. Kalau buat bentuk point juga, saya cakap tadi, hilang satu markah. Okey, gini. Tak boleh kat bentuk gini. Tidak boleh buat bentuk P tolak 3/5. Tak boleh. Yang di bawah letak di tepi untuk markah penuh. Okey, contoh lagi. Selesaikan. Sama juga, kalau ada pecahan, hilangkan pecahan, hilangkan di bawah tu. 3V darab sebelah kanan jadi 3V kuasa 2. Dan oleh sebab dia dah positif, pindahkan yang 5V tambah 2 ke sebelah kanan. Jadikan tolak 5 tolak 2. Okey, kemudian selesai. Okey, dapat 1/3. So apa nak buat? Yang 3 tu letak sebelah V. Okay, so 3V tambah 1 dengan V tolak 2. Selesai. Sangat senang. Okey, contoh seterusnya. Selesaikan M tambah 3/2 tolak M sama dengan 2/3M. Okey, bila ada pecahan kiri kanan, jenazah selesaikan, kita buat pendaraban silang. Atas kiri darab bawah kanan, atas kanan darab bawah kiri. Macam pecahan biasa kita buat. Okey, so 3M darab M tambah 3 sama dengan 2 darab dengan 2 tolak M. Kita kembangkan dan tersusunkan. Susunan sana. So 3M darab M, 3M kuasa 2, 3M tambah 9 darab 9M. 2 darab 2 kan jadi 4. Sepindahkan sebelah kiri jadi negatif 4. Dan 2 darab negatif M kan dapat negatif 2M. Bila pindahkan positif. Kita terus pindah terus. Okey, kemudian 9M tambah 2M 11M. Bentuk am. Sampai sini selesai lah. Kita tak boleh kecilkan, tak boleh memudahkan. Ini cukup. Kalkulator dapat begini. Dan sama juga tadi, kalau ada pecahan yang di bawah tak sebelah huruf, jadi kali 3M tolak 1 dan M tambah 4. Selesai. 3, 1 markah, 2 markah dan 3, 4 markah. Macam saya cakap tadi. Okay, sama dengan kalau ada pecahan, yang ada pecahan, so darab 2 ke kanan dulu. Okay, so 2 darab Y, 2 darab 6. Kurungan kembangkan. Dah sebaris gini, tak ada kurungan, tak ada pecahan, susun yang kuasa 2, yang tak ada kuasa, yang nombor saja. Okey. So negatif 4/3 maksud kali 3Y tambah 4. Okey, pastikanlah kurungan tu nombor bulat sahaja. Okey. Oleh sebab kami sekarang soalan banyak bentuk gini. Bentuk ayat. Bentuk ayat. Ada pelajar yang mana nampak bentuk ayat terus jam. Tu tak nak jawab. Ini masalah dia orang. Sedangkan tak baca lagi soalan ni. Jadi pastikan baca soalan, tangkap keyword dia. Keyword kat sini lah diberi isi padukun. Dalam kepala setkan isi padukun. Ini mesti dia tahu dah formula isi padukun macam mana. Okey. Tinggi jari. Dalam soalan ni, soalan minta cari jari. Maklumat beritahu isi padunya 1188, tingginya 14. Jarinya X tambah tolak 3. So clue juga ni lah formula kun, isi pada kun. Macam mana formula dia? 1/3 darab dengan pi darab dengan J kuasa 2 darab tinggi. Formula kena tahu. Okay, 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab tinggi. Kita guna itulah. Ganti maklumat. Gini. Okay, 1/3 darab pi darab J kuasa 2 darab tinggi. So kita selesaikan yang ni. Kita selesaikan yang 1/3 darab 27 darab 14 ni. Kita selesaikan dulu. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Macam nak pindah? Bahagi. Ini saya pendekkan dapat lepas gini. X kuasa 2 tolak 6 X tambah 9 1. Okey.
Yang X tolak 6 tolak 9 ni ialah saya kembangkan yang X tolak 3 kuasa 2 tu. Ada 2 kurungan. Okey, yang 81 tu ialah hasil dia 1188 bahagi dengan 1/3 bahagi 27 bagi 14. Kemudian susun, pindah ke sebelah kanan, dapatlah 981 dapat 72, kalkulator tekan. Akan ada dua jawapan, X12, X6. Yang mana satu? Jarak tidak boleh negatif. So ambillah X12 tu. Ganti nama samaan tu, jejari tu. Jejari X tolak 3. X yang 12. Jadi 12 tolak 3, 9. Pastikan selesai sampai habis. 12 tu hanyalah nilai X. Sedangkan jejarinya ialah X tolak 3. Dipastikan ditolakkan. Okay, kata nanti 3 markah. Okay, orang ni soal kebat SPM. Soal awal tadi, untuk dapatkan jumlah harga ialah bilangan barang darab dengan bilangan harga 1. Jadi bilangan barang dia ialah 217. Setiap satu berharga 12x. So darabkan, dapat banyak ni harga dia. Kembangkan, susunkan jadi bentuk am. Kalkulator, dapat jawapan. Okay, ini sahaja step untuk dapat 4 markah. Sebenarnya senang kan? Okay, so sekarang ni kamu rujuk balik video ni. Okay, rujuk balik ni. Tak faham, ulang lagi. Kemudian try buat soalan yang saya akan attachkan sekejap lagi. Cuba jawab, dan kalau tak boleh jawab, tanya dalam grup. Okay, kalau tak boleh jawab, boleh snap gambar, hantar dalam grup, tak apa, saya semak, saya komen. Okay, boleh. Nak buat video call pun boleh dalam WhatsApp tu. Nak buat voicemail pun tak apa, dalam satu, tak usah, kita cuba jawab. Okay, dah tempoh 2 jam ni sampai pukul 4.30. Okay, selamat mencuba, selamat berjaya. Anda boleh buat. Okay, anda mampu sebenarnya. Okay, ikut step. Yang pertama, tulis berbentuk am. Yang kedua, gunakan kalkulator. Yang ketiga, tulis jawapan. Dan pastikan sebelum jawapan ada 2 kurungan. Itu sahaja 4 step untuk 4 markah SPM. Selamat mencuba. Jom cuba soalan. Okey. Soalan. Ikut kertas yang saya bagi pada awak minggu lepas. Sambung soalan tu. Okey, sambung soalan tu. Alright. Okey. Bye bye.